Oh, bahagian kedua. Baik. Haram dua bahagian. Bahagian pertama ialah haram dari sudut dia punya zatnya. Bendanya tu sendiri haram. Seperti apa ayam pangkung tak sembelih, haram. Seperti apa daging kucing. Ni ada kucing di depan saya sebab tu kita sebutnya. Seperti apa lagi bangkai. Seperti apa lagi apa kita mengatakan babi. Semua tu apa haiwan-haiwan tak boleh dimakan. Jenis burung macam mana, jenis haiwan macam mana. Jenis burung yang makannya menyambar ataupun yang terkuat dengan paruhnya, ya. Itu maknanya dia haiwan ganas, haiwan liar. Haiwan liar seperti burung lang, seperti burung gagak, seperti burung tiung, seperti burung baji. Semua tu, ya. Itu semua tu haram dimakan. Kemudian apa yang lain halal dimakan. Ostrich halal dimakan, kasawari halal dimakan, merak haram dimakan kena ada nasnya. Ada nasnya. Begitu, ya. Haiwan darat kebanyakannya boleh dimakan. Yang tak boleh dimakan apa? Gajah. Apa lagi? Rhino pun boleh makan. Hippo tak boleh makan. Hippo apa pasal dia ada bertaring. Hippo ada bertaring. Hippopotamus, badak air. Badak sumur pun boleh makan. Siapa sanggup ikat dia dan siapa boleh nak sembelih dia ajalah. Begitu, ya. Cuma dalam hukum halalnya halal dimakan. Zirafah khilaf ulama. Kangaroo khilaf ulama. Zebra halal dimakan. Donkey keldai haram dimakan. Mazhab kita Syafi'i, dubur, hyena halal dimakan. Apa lagi dalam mazhab kita itu? Musang, fox depan poli. Depan. Musang, fox, sa'lab halal dimakan. Syafi'i saja. Lain-lain mazhab mengatakan tak boleh, ya. Sa'lab boleh apa halal dimakan. Tetapi menjadi pegangan pula alim ulama. Walaupun mazhab kita mengatakan boleh, selagi masih ada ulama yang mengatakan tak boleh, elakkan. Kalau kita pulaknya seafood, semuanya boleh dimakan. Semuanya boleh dimakan. Hatta yang berbentuk babi sekalipun. Kau tengah berenang, sekali tahu nampak babi berenang. Babi duyung. Tak payah babi duyung pun lah, ya. Kau tangkap dia masuk jaring, dia tak ada nafas. Betul macam ikan melitik-melitik. Yang ada mati. Masuk air aja dia hidup balik. Oh, maknanya dia haiwan satu alam. Haiwan laut. Bentuknya babi, ekornya babi, kakinya babi sekalipun, ya. Kerana dia haiwan laut namanya. Kalau mazhab Syafi'i kita bilang semua tu harus dimakan, boleh dimakan. Kerang, siput, udang, ketam, sotong. Kecuali yang hidup dua alam tak boleh dimakan, ya. Tak boleh dimakan. Hanafi mengatakan, mazhab Hanafi, ikan saja boleh makan. Udang ketam tak boleh makan. Udang geragau belacan. Sebab tu orang-orang India kalau beli lauk kita, dia tak nak makan lauk kita. Yang mazhab Hanafi lah. Pasal apa? Dia tahu kita masak ada belacan. Dan diorang tak pakai belacan. Belacan tu udang. Jadi diorang kalau makan mi rebus kita, belacan jangan taruh, ya. Bukan kita tabur belacan gitu, ya. Sebab apa? Belacan bukan pasal dia ngada-ngada. Pasal diorang Hanafi tak makan udang geragau. Tak makan udang. Semua begitu, ya. Begitupun halal dalam mazhab kita. Maka ulama yang terlebih jaga ialah apa? Raikan. Jangan makan banyak-banyak. Kalau perlu tak makan, jangan makan. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan haram. Take safe, jangan makan. Mazhab Syafi'i bilang harus, tak bilang wajib kan? Tak bilang kau tak makan ketam haram kan? Cuma harus. Tak makan berdosa tak? Tak berdosa. Ambil selamat. Jadi kalau yaumul akhir orang Hanafi dihisap clear, kita pun tumpang clear sekali. Itu namanya ihtiyat. Ambil take safe side. Take safe side. Begitu. Jadi yang haram ini ialah haram dimakan, ya. Yang haram ini adalah haram dimakan. Kemudian yang halal, yang haram dari sudut sumbernya, bendanya halal. Ayam dia kasih makan jagung daripada jagung kebun kiai. Ayamnya dibela oleh Tok Syekh, disembelih oleh Tok Habib sekalipun, haram. Kenapa? Engkau beli pakai duit curi. Kalau beli pakai duit curi, haram. Ataupun duit rasuah, ataupun duit kerja curi tulang, gaji kau tak full. Saja je kerja pergi sana, pergi sini. Hatta pergi kuliah pun tak boleh tau. Yang ada orang curi tulang kerja pergi kuliah, kita tak kasih. Pergi kuliah. Kerja. Lepas kuliah. Kalau gitu saya terlepas kuliah, tapi kau tak terlepas nafkah yang haram. Kau tak terlepas daripada yang tipu. Kau kena tipu majikan. Kecuali memang kerja kau memang banyak standby time. Termasuk standby time, kau boleh nak pergi mana, standby mana. Kalau minta izin, saya nak standby dalam kuliah. Ada apa emergency, panggil saya datang. Itulah yang cerita. Tengok the nature of your job. The nature of your job. Kerjanya keluar, bikin kerja sikit aja, ke sana kemarinya lebih. Hatta hadir kuliah sekalipun semuanya begitu, ya. Gaji curi tulang, tak boleh. Cuma tu, ya.
Haram dari sudut sumber. Haram dari sudut sumber, ya. Kerja yang tak bagus. Kerja yang tak bagus. Ingat, kerja ini boleh tak Ustaz? Gaji kerja ini naik kelab boleh tak Ustaz? Kerja jadi penyanyi boleh tak Ustaz? Kerja jadi ni boleh tak Ustaz? Kita tak nak, kadang-kadang kita, habis kalau kerja saya boleh tak Ustaz? Kadang orang tanya, Ustaz, habis kalau itu kerja saya pendapatannya haram ke halal Ustaz? Kita tak nak bilang kerja awak haram. Aku tak nak. Kita tak nak memutuskan. Kita bukan qadi. Kita bukan qadi. Nah, kita bilang apa? Setiap pekerjaan yang haram, setiap pekerjaan yang halal, halallah upahnya. Setiap pekerjaan yang haram, haramlah upahnya. Kalau kerja awak tu, perbuatan itu halal dalam agama, halal upahnya. Kalau haram, haram upahnya. Seperti apa? Seperti yang haram apa? Kerja tukang jaga kilang arak. Jaga kilang arak. Security kilang arak. Security guard. Halal tak? Perbuatan tu haram. Halal ke tidak? Boleh ke tidak? Jadi security kilang arak. Menjaga kilang arak. Protect kilang arak. Hukumnya haram. Gajinya haram lah. Habis saya nyanyi-nyanyi. Boleh. Asal lagu semuanya harus. Nombor 1, suara biduan tak boleh dengar oleh orang perempuan. Suara biduan wanita tak boleh dengar orang lelaki. Biduan wanita buat rekod boleh, tapi dengan syarat satu orang lelaki pun tak boleh beli. Semua orang perempuan saja. Lagi boleh tak? Apa lagi yang boleh lagi boleh? Seni kata, semua baik belaka. Semua baik belaka. Sama ada ibadat ataupun benda yang harus. Mari kita makan asam pedas. Mari kita beli baldi. Semua tu berdosa. Tak berdosa boleh. Mari kita menari, berdansa padamu. Ku rindu wajahmu yang tampan. Tak boleh. Di bawah rembulan kita bersama. Itu semua menjurus kepada zina. Seni kata. Kemudian alat muzik yang mengiringinya. Boleh. Jadi bikin lagu boleh. Dengan syarat. Seni katamu semuanya okey. Cok-cok kendung. Semua tu yang tak itu. Seni katanya begitu. Kemudian alat muziknya. Begitu. Halal. Haram. Bukan kita yang menentukan halal ataupun haram. The nature of your job sendiri. Kau tahulah nature of your job macam mana. Kau tahu nak bina masjid, nak bina madrasah, dinasihatkan sayurianya jangan bina. Kerana apa? Dengan duit upahan yang tak elok macam mana tu? Baik. Bahagian yang kedua. Halal pada zat benda itu sendiri, tetapi ia kepunyaan orang lain. Kepunyaan orang lain. Kau curi. Termasuklah kepunyaan orang lain. Tapi saya dah beli dengan duit kepunyaan orang lain. Sebab syarat jual beli ialah dengan duit hak milik engkau. Dan barang tu hak milik orang itu. Jadi kau ambil hak milik orang itu dari barang kau tukar dengan harganya. Kau tukar dengan harga dengan uang yang bukan hak milik engkau. Jadi barang ni kau belum boleh ambil lagi, belum jadi hak engkau. Barangnya kau bayar dengan duit orang. Duit orang lah, duit rasuah, duit susu kan duit orang. Kau bayar dengan orang. Macam mana boleh bayar dengan duit orang? Tak boleh. Tak boleh. Begitu ya. Jadi ambil kepunyaan orang ataupun bayar dengan kepunyaan orang. Kiranya dah ambil kepunyaan orang lah tu. Tidak sah. Setiap benda yang dipunyai orang lain tetapi menjadi tidak halal bagimu untuk mengambilnya atau memilikinya, melainkan dengan jalan yang sah yang dibenarkan oleh syarak, seperti jual beli dan nazar. Nazar tu hadiah ya. Nazar hadiah. Hadiah dan pemberian. Hadiah, nazar hadiah. Itu perkataan jangan nazar ada common. Nazar hadiah. Nuzriyah. Dia nazar kemudian dia nak hadiahkan. Itu namanya nazar hadiah. Nazar hadiah ya. Dan pemberian. Itu hadiah. Pemberian tu hadiah. Dan sedekah dan warisan dan seumpama yang lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh syarak. Jual beli ataupun upah mengupah. Awak boleh ambil duit orang. Jual itu termasuk dalam jual beli, upah ataupun sewa. Awak sewa rumah saya, awak sewa kereta saya, awak ambil manfaatnya, awak bayar. Boleh. Kita ambil duit dia, boleh tak? Boleh. Kenapa? Dia ada ambil manfaat barang kita. Dia ambil manfaat rumah kita ataupun dia ambil manfaat kereta kita, dia bayar. Itu namanya sewa. Orang kasih kita duit 300. Pasal apa? Upah bikin kerja ini. Upah bikin kerja ini 300. Halal. Walaupun tak ada jual belinya, tapi ada upah bagi
pekerjaannya, tenaganya, ya. Semuanya itu. Yang lain hak orang tak boleh, ya, tak boleh, ya, walau sumbernya, walau bendanya halal macam mana sekalipun, tetapi haram dari sudut sumbernya dengan wangnya yang haram, haramlah, haramlah. Itu suka kami nasihatkan. Orang kalau nak buat berniaga, tolonglah pokok modal awak 100% duit awak. Jangan ada duit curi, jangan ada duit tipu walau 1 sen sekalipun. Sebab kalau dah benda haram awak telan saja, dah gitu apa jadi darah daging, yang ditakuti awak tak telan tapi awak semai dan dia tumbuh. Awak berniaga ada ambil apa, ada apa, awak berniaga modal 100. Lepas 10 tahun daripada yang 100 ini awak dah dapat keuntungan, awak belanja 100 saja. Awak dapat keuntungan sampai 10,000 umpamanya. Dapat keuntungannya dah naiknya jadi 10,000. 100 ini 99 halal, 1 yang haram. 1%. Jadi awak dapat untung sampai 100,000, 1,000 haram. Dia tumbuh. Apalagi kalau 100% haram. 100% haram. Dapat duit loteri, buka bisnes. Dapat duit loteri, beli lori. Kemudian buat sewakan orang lori. Semuanya itu haram. Dapat loteri, buka kilang JP. Haram. Tak boleh, ya. Kerana haram asalnya. Samalah hukumnya. Awak curi buah mangga sebiji, orang punya. Kemudian awak semai. Bijinya tumbuh pokok. Lepas 10 tahun ada berbuah. Setiap daun, setiap buah, setiap akar, setiap pucuk, setiap ranting, ada tuan yang punya buah mangga yang sebiji itu. Awak kena minta halal sama dia mangga itu dan halalkan pokok ini semua. Baru jadi awak punya. Kalau dia bilang saya halalkan sebiji aja, yang ini semua saya punya. Ambil boleh. Pun dia boleh. Kenapa? Asal dia punya. Asal kau tanam. Kan orang punya lah. Orang punya. Begitu, ya. Jadi hati-hati. Yang ada orang berniaga, kemudian dia berniaga dia dengan duit yang haram, yang takut tumbuh. Haram yang ditelan saja dah haram, dah susah. Haram yang ditumbuhkan lagi. Berniaganya pakai duit haram. Dapat duit loteri, beli kereta untuk sewakan orang, beli lori untuk sewakan orang. Allah, belinya tu pun haram, duit sewa yang kau terima tu pun haram sebab itu bukan lori kau. Saya beli bukan dengan duit engkau. Maka kau punya beli itu sendiri tak sah, benda tu bukan hak milik engkau. Kau sewakan pun jadi tak boleh, ya. Kena hati-hati kalau ada yang duit haram, janganlah diperniagakan. Jadi kalau duit haram apa yang bagus bikin? Boleh bikin apa? Tak boleh bikin apa-apa sebab bukan duit awak. Yang orang kalau dapat duit judi aja, dia tak bikin beli makan minum, bikin bayar api air. Api air kan kau pakai. Atau kau bikin beli baju, kau bikin beli surat khabar pun tak boleh juga. Kau tak makan surat khabar kan? Tapi itu kau beli tu. Jadi benda yang kau dapat manfaatnya pun tak boleh. Yang orang tak buat makan minum jadi tak tumbuh darah daging. Ada tahu pulanya orang nasihatkan kalau ada duit judi, jangan buat makan minum. Yalah, pakailah yang selain itu. Disuruh pakailah. Tak boleh. Pergi haji, dia nak bersihkan buat pergi haji. Nak bersihkan pergi haji. Jadi kau nak membersihkan duit. Tak boleh. Kalau najis macam mana kau cuci, kau bilas pun tak bersih. Kalau ada najis kau cuci dengan air zam-zam kat Kaabah pun suci tak? Tak suci juga. Duit tu haram kau sucikan dengan haji, kau pergi berdosa lagi, kau pakai duit orang lagi. Itu dia punya haram dari sudut sumber, ya. Haram dari sudut sumber, ya. Haram dari sudut sumber. Ada hati pulanya. Pergi kedai beli keripik, beli apa, tengok ada cap halal. Macam kita nak kawakan aja. Kau pun tahu nak cari cap halal. Cap halal 100 cap halal pun haram bagi kau pasal kau beli pakai duit haram. Allah, ada hati ini tak ada cap halal lah, tak ada cap halal. Macam aku tak tahu. Dalam hati aku, cap halal. Konon. Yang kau punya dalam wallet kau semua tu tak halal, kau tak ada kira, ya. Takutlah, takut ambil duit orang, takut. Jangan tak takut. Allah larang. Duit orang kau ambil tak boleh. Duit rasuah, duit tipu, duit niaga tak betul.
Tak apalah. Dia ambil, dia tu minta orang tu. Bilang halal ya, bilang halal ya. Orang tu cakap 100 kali halal pun tak halal. Jika anda mengambil sesuatu barang dengan jalan yang tidak disahkan oleh syarak, maka jadilah barang itu haram bagi kamu. Sudah itu, jika anda memakan, meminum dan memakainya, maka jadilah anda memakan, meminum dan memakai barang yang haram. Walaupun benda halal, tapi halal dari zatnya, tapi haram dari sumbernya, iaitu haram untuk memilikinya. Ya, haram untuk memilikinya. Masuklah ya orang meniaga ya. Orang meniaga ya. Jangan kalau jual benda yang tak boleh dijual. Benda tak jual apa? Baja. Kalau baja daripada baja daripada bahan selain pada najis, boleh dijual. Itu baja apa namanya? Baja kimia ya. Sintetik ya namanya. Baja sintetik itu semua tu baja buatan ya. Tapi kalau pada tahi, najis. Tahi tak boleh dijual. Dan kalau najis tak boleh dijual beli. Maka kau tak boleh jawab kabul, tak boleh. Saya jual, saya beli. Itu namanya, kalau nak ambil macam mana tu namanya, letak harga je namanya. Letak barang, letak harga. Urusan. Upah urusan aja. Upah urusan saja. Bang, ni sekampit ni bajet berapa bang? Taruhlah RM5. Saya ambil bang ya. Angkatlah. Maknanya taruh duit, taruh barang saja. Tak jual beli pun. Tak boleh sebut saya jual, saya beli. Begitu ya, tak boleh ya. Apa tak boleh. Jual pet shop. Kedai pet shop. Kan orang kita buka pet shop kan? Pet shop. Yang boleh dijual, burung-burung boleh jual. Sebab kita ambil manfaat daripada cantiknya ke, bunyinya ke. Kucing boleh dijual. Pasal apa? Kucing boleh ambil manfaat dengan manja dengannya semua. Tikus haiwan yang sunat dibunuh. Haram jual belinya. Haram jual belinya. Ada jual pet shop kan, orang jual tikus-tikus tu kan juga. Tikus-tikus tak boleh jual. Tikus tak boleh jual. Kau beli gitu. Danlah kau punya kedai semua okey, ada bahan-bahan yang tak okey. Kemudian kau ada jual cat food lah apa semua. Cat food memang untuk kucing dia makan halal. Tapi kalau benda itu daripada ada campur daging yang semua, itu kena bangkai. Kau jual bangkai maknanya. Kucing makan halal, kucing makan tak ada apa-apa. Tapi kucing tak payah makan benda yang ada cap halal. Tapi kau menjual benda yang tidak halal. Kau jual benda yang tidak halal, najis tak boleh dijual beli. Senang cerita, najis tak boleh dijual beli ya. Kau jual apa makanan haiwan yang dalamnya ada bahan-bahan sumber protein untuk dia, ada daging ke, ada apa semua. Kan kadang-kadang import daripada luar negeri kan. Kau jual semua tu. Kucing makan memang tak payahlah, kucing tak payah cap halal tak halal. Kucing tak payah halal tak halal, tapi perniagaanmu kena barang halal. Sebab kalau tidak kau dah terjual bangkai namanya tu. Kalau haiwan tak disembelih, daging tak disembelih tu maknanya bangkai. Kena hati-hati. Jual kedai-kedai antique shop. Ni semua saya cakap ni, kita pernah masuk kedai-kedai gitu ya, milik orang kita ya. Jual antique shop. Kedai masuk antique shop. Jual apa tahu? Patung Tok Kong Buddha, tembaga. Pasal turis suka. Haram. Itu orang kita tu kena berhala. Berhala. Orang sembah tu kau galak sembah. Na'udzubillah, boleh jadi batal syahadatmu tahu. Kalau kau jual benda gitu, kau memudahkan orang ibadat, menggalakkan orang ibadat sembah kepada Allah lain, pada Allah Taala. Oh ni bukan untuk saya, untuk turis. Turis beli, tapi beli masuk duit engkau dan kau menjualnya. Turis tak turis, tapi kau menjual benda yang tak boleh dijual. Menyalahi syariat aja tak boleh, menyalahi akidah lagi. Jual antik. Jual apa? Kita biasa tengok orang jual burung cendrawasih yang dikeraskan. Bangkai monyet yang dikeraskan. Bangkai ialah najis, tak boleh dijual beli. Bangkai ya, dijual. Apa tu? Tanduk rusa. Kalau yang disembelih boleh, ataupun yang diburu secara halal. Kalau yang daripada orang kafir punya tu jadi bangkai. Jadi bangkai ya, jadi bangkai. Kan kedai-kedai itu kadang-kadang ada jual kan. Apa burung cendrawasih dikeraskan, tupai dikeraskan. Orang kaya suka gitu taruh ada tupai, ada apa semualah. Tak payahlah semuanya begitu ya. Jual gading gajah, mazhab kita Syafi'i tak boleh ya. Gading gajah tu ikut bangkai, ikut gajah ya. Ikut jadi gajahnya bangkai, gading ni pun kiranya bangkai ya. Tak boleh semuanya tu. Semua dijual belaka tu. Tak boleh ya. Tak boleh jual beli yang begitu. Hati-hati nak berniaga, tak boleh mentang-mentang benda boleh ada jual aja kau jual. Oh ni turis suka. Allah tak suka. Sebab kau jual benda yang tak boleh dijual ya.
Macam-macam ya, macam-macam ya. Susah. Pula orang yang kita masuk kedai dia tu, Imam, enter my shop Imam. I just open one antique shop near Masjid Sultan. Masuk, kita datang punya suka. Tapi orang ni aku ada sikit tak minat. Sebab kalau bikin apa semua bid'ah belaka pada dia. Imam, why shouldn't like this? Imam, this is bid'ah. Imam, this bukan menggalakkan. Kadang kau bukan bid'ah lagi. Agak belaka. Alamak, susah aku nak cakap orang gini ya. Sesudah itu, jika anda memakan, meminum atau memakainya, maka jadilah anda memakan, meminum dan memakai barang yang haram. Ya Allah. Tak takut bikin beli kereta. Tak takut kalau aksiden macam mana. Kau tengah bawa kereta haram. Allah. Last hayatmu tengah bawa benda haram. Hak orang. Kau mandu hak orang. Pasal apa? Kau beli pakai duit orang? Kat mana kau punya transaction belum clear ya. Allah yang ngerinya, na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Ya Allah, pelihara, Ya Allah, pelihara, Ya Allah, biarlah setiap apa yang kami ada semuanya halal dan diredai oleh-Mu, Ya Allah, kami mohon. Jalan-jalan yang haram lain pula adalah banyak sekali, seperti merampas dan mencuri dan jenayah dan khianat dan riba. Khianat ya, khianat. Orang punya kau sembunyikan. Orang kasih amanah kau khianatkan. Orang kasih khianat barang, taruh barang, kemudian kau mengurangi. Orang taruhkan barang kepada kau, kemudian kau balikkan kurang sikit. Begitu ya. Begitu. Jadi tak boleh ya. Khianat seperti apa? Orang kedai emas tau. Hati-hati. Kalau kedai-kedai tembaga tu tak ada sangat. Kedai emas ya. Kedai emas orang minta upah. Hatta kedai tembaga sekalipun lah. Orang minta upah. Bikinkan ini tempat siri rosak ke apa gitu, bikinkan repair bateri ke apa. Maka dalam dia nak betulkan itu, dia ada kikir. Dia betul kikir, abuk-abuknya tu jatuh. Itu abuk orang punya. Itu abuk orang punya. Abuk orang punya. Kemudian kau patrikan yang ini, yang abuk tu kau ambil. Haram. Abuk tu dah kena abuk tembaga sekalipun, orang punya juga. Kalau kedai emas begitu. Dia tak ada upah, tapi dia ambil daripada apa? Masa gelang kau itu dia bikin semua tu, ada potong intannya, ada grindnya, ada apa semua tu. Abuknya tu kan harga emas. Jadi tu abuknya tu pun kiranya orang punya, nak kena hati-hati. Nak kena hati-hati. Abuk. Takutlah dengan abuk. Lepas tu orang kalau berniaga, sunnahnya sebelum timbang, orang beli barang, sunnahnya kesat awak punya pinggan timbangan itu bersih-bersih. Sunnatnya. Orang beli bang, abang kasih kentang 3 kilo, baik. Ambil dia punya tempat timbangannya tu, kesat bersih-bersih. Sebab tadi sebelum tu ada orang beli bawang. Takut ada abuk kulit bawang yang kau tertimbang dengan orang punya kentang 3 kilo, sebetulnya kurang berapa miligram. Kenapa? Berapa miligram tu hasil daripada abuk kulit bawang orang yang sebelum tadi punya. Kau masuk dalam timbangan orang baru punya. Tak boleh. Kalau jual kain, awak punya meter rule tu, awak tolong, pertama nak beli meter rule tak boleh beli kat sembarangan. Kalau kita nak beli suka hati untuk pakaian sendiri, kita nak ukur berapa meter, awak pasal awak jual, awak kena pastikan yang awak pentui, awak ukur 1 meter ialah 1 meter yang betul. Awak kena beli kayu rule yang ada, kalau Singapura namanya sisir, kalau orang Malaysia namanya siring, yang disahkan daripada unit ukuran, bahawasanya ada ISO nya lah, ada sertifikatnya. Ini 1 meter betul 1 meter. Ini 1 meter betul 1 meter. Nak jual kain, beli kayu roll, kayu meter punya kayu meter tu, dia beli daripada kedai-kedai mana-mana saja. Siapa yang sahkan ini betul-betul 1 meter? Siapa yang sahkan ini panjangnya betul-betul 1 meter, masa dia nak kilang yang jual bikin kayu roll ini, tak terkurang 1 milimeter ke, tak masa dia print nombor tu terkecut sikit ke, apa ke? Siapa yang bilang? Siapa memastikan? Ada sertifikat pengesahan dia memang betul-betul 1 meter. Segala kayu rul awak yang lain beli, itu jadikan master. Segala kayu rul awak yang beli-beli lain kat kedai-kedai yang biasa pun boleh. Tapi awak pastikan betul tak panjangnya sama. Sekali awak tengok kurang 2 mm yang aku beli kat kedai sini, setiap orang punya kain awak tercuri 2 mm.
Semua begitu ya. Kena pastikan kayu rul apa. Kita tak kisah kita nak beli kayu rul macam mana pun untuk ukur badan kita sendiri, untuk nak ukur baju kita sendiri, nak ukur lemari kita sendiri. Tapi kau jual. Kau jual dengan orang benda itu. Kau dah terambil timbangannya, kau terambil kiraan ukurannya, kau dah terambil sukatannya, kau dah terambil sukatannya ya. Terambil sukatannya. Begitu juga orang nak jual kepek pisang. Umpamanya timbang 1 kilo. Kau nak beli timbang tu kat mana? Kau kena beli timbang yang ada sertifikat mengatakan timbangan ini sah. Kita bilang kau 1 kilo, 1 kilo. Beli timbang kedai made in negeri sekian. Made in China ke apa yang tak ada sertifikat. Timbang jam aja pun kadang-kadang rosakkan. Betul tak jam? Kadang-kadang lepas 2-3 hari kita kena adjust balik. Lepas 2-3 hari kena adjust balik. Bermakna dia lari kan? Timbang pun gitu boleh lari. Itu namanya calibration. Dikembalikan pada asal. Timbang kau kena tengok yang ada calibration certificate. Dia kalau bilang 1 kilo, 1 kilo. 15 tahun akan datang pun 1 kilo. Lepas 2-3 bulan kau kena check. Ada master dia. 1 kilo kau tengok, kenapa sudah baru 900 gram, 997 gram, dia dah turun 1 kilo. Dia dah lari. Kena recalibrate. Kembalikan pada asal. Itu senantiasa. Kalau kita tak kisahlah, kita kalau kita bikin setakat kuih kita sendiri, masak kita sendiri. Awak nak jual dan awak bilang orang 1 kilo. Tetapi timbang awak tu timbang yang tidak 1 kilo. Kena hati-hati. Dah timbang 1 kilo pun, taruhlah lagi 2-3 keping keripik pisang tu masuk dalam few gram saja. Untuk apa? Biar awak beri terlebih, jangan awak beri terkurang. Tepat. Kali rupanya terangkat, masa awak nak ketip ke dari itu, abuk dia terlepas sikit. Abuk dia pun tu terkira. Hak orang tu punya. Hati-hati ya. Meniaga semua. Kena hati-hati. Orang meniaga barang-barang dulu ni kan. Tengok simbangan tu tak dikurangkan dia. Betul ya. Itu dia cari untung. Tak boleh cek lah. Tak ada orang. Masa cek pada jabatan, dia hantar yang betul. Lepas tu dia nimbang dah lain. Pakai yang lainnya. Pakai lain. Ada tahu kadang-kadang cek pegawai, cek pasar, cek timbang orang, dia bawa dia punya master dia semua lari. Hati-hati tu. Ada pula yang memang jual timbang yang untuk begitu punya pun ada juga. Ada supplier yang begitu. Tak boleh ya. So sen-dosen punya haram buat kau masuk dalam api neraka. Di rolling pula meniaganya tu. Tak boleh ya. Jadi kita sendiri nak timbang untuk masak kuih kat rumah, kau nak beli timbang apa suka kau. Paling banyak-banyak kek kau tak sedap, tak kurang jadi ya. Tetapi kalau orang punya 1 gram pun kau kena pastikan timbanganmu tu timbangan yang sah ataupun tidak. Alat ukur kainmu tu ukur yang sah ke tidak. Siapa yang bilang ni 1 meter? Ni ada cap 1 meter. Betul ke 1 meter? Tidakkah kayu rel ni salah? Siapa yang sahkan calibrate? Badan mana yang berwajib mengatakan saya confirm ni 1 meter? Tak boleh. Main beli saja. Beli 1 meter, awak pastikan ini 1 meter. Kain nak bilang kain 1 meter. Sebab berdasarkan ukuran ini. Ukuran ini pula, kayu ukur ini, siapa yang mengesahkan dia betul-betul 1 meter? Siapa yang mengesahkan? Tak boleh. Kena cermat. Sebab apa? Jual beli barang. Jual beli barang. Kalau kau nak beri orang, suka hatilah. Nak beri orang, kau main cedok, kau main hela gitu aja pun boleh. Main hela. Dah beli kain 15 meter. Diukur yang pertama. Kemudian pakai lipat kan. Dia ambil pakai. Lipat tu kalau satu jari tercuri, satu jari tercuri tu, last tercuri dalam 3 jari aja, 3 jari tu pun hak orang. Sebab itu mama-mama yang jual kain yang amanah ya. Kalau kita jual gitu minta 10 meter. Dia kira-kira pun pakai lipat gitu juga. Nak kesat dulu. Kita kata tengok, alhamdulillah tak kena tipu. Kesat dulu, nanti orangnya kesat dulu. Tung lasernya. Saya tanya rupanya itu kalau kat Singapura tu alat tu tahun 70-an. Diorang masih pakai lagi ya. Pakai lagi. Itu duit Singapura bayar duit di Yaman 10,000. Duit Singapura dalam RM27. Itu pun kira tak itu tau. Wang kau sekian berapa puluh ribu adalah untuk proses ini. Proses ini adalah berapa kali pukulan, berapa ribu kali pukulan. Tung pelan dengan laser biar batunya cair, biar batunya hancur keluar. Kemudian kita tambah 400, itu tak kira bayar, itu sedekah daripada hospital. Semua taruh. Semua begitu. Jadi clear barang kita. Jual belinya tu hatta tu kan perkhidmatan tu kan ya. Pun clear. Saya bilang Allah SWT amanahnya sekali ya, amanahnya. Dan tentang laser pun ada sedekah daripada hospital. Gitu Allah. Gitu.
Jadi clear, tak takut kena bohong, tak takut kena apa semua tu. Halal belaka. Dalam hati kita halal. Kau bikin begini, dah murah kau kasih sedekah lagi. Halal belaka. Ha? Macam orang menjaga buah tak? Hmm. Katakan durian, satu bakul. Dalam yang busuk ada yang tak masak. Kemudian dikira jual borong. So macam mana? Kalau jual borong, kalau dia tahu ada yang busuk dan tapi tuannya tahu. Mana tuan dia tak beritahu? Tak, kalau tuan yang nak beli, dia tak beritahu, tapi tuan yang nak beli tahu. Sebab dia tahu kalau beli borong, ada yang baik, ada yang tak baik, mungkin ada yang busuk, dan dia rela sebab harganya begitu. Dia rela, dan kalau dia bilang saya tak nak beli, dia tak kena paksakan. Dia tak ada bilang ni semuanya baik, semuanya begitu ya. Tak ada timbang kilo kan? Tak ada timbang kilo. Dia pun tahu. Rela sama rela, tak apalah. Rela sama rela dia, dan dia tahu benda tu ada yang buruk, ada yang busuk semua tu. Nah, dia tahu ya. Baik. Jalan-jalan haram yang lain pula adalah banyak sekali. Seperti merampas dan mencuri, khianat dan riba dan lain-lainnya seperti rasuah, makan suap. Dan seperti apa lagi? Apa lagi kita bilang? Macam-macam lah ya. Baik. Begitu pula jika wang orang yang anda bermuamalah, berniaga dengannya atau menerima daripadanya merupakan wang yang haram. Kita terima daripada orang. Sebab itu dalam kitab Ihya ada bilang, terima wang fulan apa hukumnya? Terima wang fulan apa hukumnya? Allah, wang kita terima fulan punya. Orang tu memang tak ada kerja lain kecuali memang jual babi, umpamanya. Orang tu memang tak ada lain kecuali dia memang apa? Tokey judi, umpamanya. Haram. Haram, tak boleh. Kita tahu dia begitu, tak boleh terima pun. Saya hadiah. Tak boleh terima pun begitu ya. Kita tahu orang tu meniaga apa? Meniaga jubah, meniaga songkok, meniaga sejadah. Tu bolehlah, belilah. Itu dia memang dia punya meniaga tu meniaga okey ya. Tidak ada faedah dan gunanya anda menerima wang daripadanya. Tak ada faedah. Sebab itu wang haram. Bukan itu wang tu. Anda pun tak boleh makan. Sebab anda tahu yang anda ambil tu bukan duit dia. Duit orang. Yang anda ambil tu bukan duit dia. Saya hadiah awak ya hari jadi. 300 kasih kita. Wah, 300 duit orang. Kau tak boleh ambil. Kau kena balikkan orang punya. Yang ada ulama pula bilang, kalau orang gini kasih kita wang macam mana? Tak ambil, dia marah. Pula orang gini biasa ada kedudukan boleh tindak. Nanti dia marah, kau parah. Ambil, jangan tak ambil. Kau balikkan pada yang punya. Kau tahu dia ada hutang, kita ada dengan orang fulan. Dia ni teruk, aku macam gini pun dia perah aku. Kau ambil, dia kasih yang 300. Terima kasih tuan. Kau pergi. Dia kemarin kau gitu kan, ini aku balikkan kau 300. Begitu ya. Balikkan kalau kau tahu. Tak ada, balikkan Baitul Mal. Umum dia punya apa manfaatnya, muslimin dapat pakai. Ambil baca. Tolak bahaya. Kenapa tak tolak? Awak punya haram. Siapa bilang kau teruk, kau kena begitu macam-macam. Buat orang gini, kau dah sanggup ambil haram, sanggup buat benda haram. Kau tolak dia, kau kena pukul tau. Begitu ya. Orang bagi dia tak nak, tak terima kasih, dia tuduh kita macam-macam pulanya ya. Siap. Allah. Ambil. Terima kasih. Senyum. Tapi senyumnya kelatkan sikit. Begitu ya. Kemudian kasih Baitul Mal. Semua ulama kira bicara ya. Semua ulama kira bicara. Pemberian pun tak segala pemberian. Kalau bagi upah atas urutan kan, katakan saya pegawai polis. Bahagian dadah ni, dia tetap bagi saya setiap bulan sekian-sekian. Kalau saya ambil, tak ambil, saya kena ambil. Kalau tidak, malah dia akan mak saya. Macam mana tu? Betul. Paksa suruh ambil. Siapa suruh kau kerja itu? Kau jangan kerja itu, cari kerja lain. Cari kerja lain. Habis cerita. Ada ya? Baik. Meskipun jalannya meskipun jalannya tepat menurut apa yang diakui sah oleh syarak. Diberi kita, sah tak? Sah. Diwariskan kepada kita, sah tak? Sah. Tapi yang diwariskan duit haram, tak tahu. Kalau kita tahu bapak kita ini waris, tapi kita tahu bapak kita memang kerjanya apa? Judi.
Bapak kita kerjanya bancuh harak umpamanya ya. Haram. Dia ada pusaka tak boleh ambil. Lenyapkan dalam zaman. Biar tak dapat tak apa. Sebab dia tahu atau dia punya sumber kekayaan tu macam mana. Itu betul. Itu betul ya. Dia tahu. Walau warisan sekali. Warisan kan boleh. Warisan memang boleh. Kalau memang halal. Atau kita buka kebun. Atau kita berniaga. Atau kita jujur. Pusaka dia ambil berkat pusaka orang tua. Atau kita. Atau awak kerja apa? Ada kilang. Kilang apa? Kilang arak. Ui. Semangat. Semangat. Atau awak lagi berniaga apa? Dia selalu berburu. Kemudian jual pada Cina. Buru apa? Babi hutan. Alamak. Ada tu orang jual babi rupanya. Kan ada orang kalau dia buru nanti dia kasih Cina kan. Dia dapat duitnya gitu. Tak boleh. Macam dulu orang kita kat kampung-kampung ya. Nasi busuk ke apa. Dulu tu jam bukan ada tong sampah gini. Bukan ada fridge. Bukan apa kan. Selalu barang yang tak itu kan basi busuk. Besok pagi Cina datang ambil. Dia kasih makan babi. Nanti dia kasih telur, kasih sirih, kasih apa free. Tak boleh ambil. Dan tu tak boleh kasih dia pun. Kau bantu menternak babi. Dia ternak babi. Dia kasih telur. Telur tu telur hasil babi tu namanya. Bukan telur babi. Telur hasil babi. Allah. Tak boleh ya. Tak boleh. Buat tu atas kejahilan tu. Tak boleh bilang jahil. Kena belajar. Dia tak boleh tak tahu. Dia kena tahu. Sebab dalam hukum tidak ketahuan tidak mengatakan tak salah. Kau langgar lampu merah, saya tak tahu, tak boleh. Tahu tak tahu kena bayar saman. Kena sekarang kau baru tahu. Begitu ya. Diakui oleh syarak hadiah. Diakui oleh syarak waris. Tapi sumbernya yang haram, tak boleh terima. Kita tahu apa bapak kita buka apa kilang arak. Bapak kita buka kelab judi. Dapat duitnya banyak, beli rumah banglo. Pusakakan, tak boleh terima. Anaknya pula tabligh. Anak lagi satu belajar Hadramaut. Ronding-ronding tak boleh. Bapak kita dah haram. Kita tegur dia tak boleh terima. Sekarang wang dia kita tak boleh pusakai. Kamu kasih Baitul Mal. Habis cerita. Tebuskan bapak awak. Tak boleh ambil sebab bapak awak tak boleh berniaga pun. Bapak awak tak boleh miliki benda tu pun semua. Awak tahu. Tapi kita tahu bapak kita asal-asalnya adalah tak semua dia haram. Berapa persen? Dia ada terima pusaka daripada arwah nenek. Berapa persen agaknya dalam perniagaan dia ni? 1%. 1% je awak boleh ambil. Yang lain tak boleh ambil. Nampak jalannya halal ya. Tetapi sumbernya haram. Kenapa? Bapak kita jual buka kilang arak. Broker dadah umpamanya lah ya. Broker dadah tu nama pengedar dadah ya. Broker dadah semua tu. Atau bapak kita jadi cikgu dansa. Dansa. Kelab malam kalau dantak ini joget begini ya. Dantak gini ya. Bapak kita jadi cikgu dansa. Kalau kelab malam begini gitu. Gaji dia halal tak? Kau fahamlah sendiri. Begitu ya. Misalnya seorang yang menghadiahkan anda wang ataupun ia menjual sesuatu barang menurut syarat-syarat yang diakui sah oleh syarak, sedang anda mengetahui bahawa barang yang dijualnya itu haram, maka tiadalah penjualan yang dijalankan antara anda dengannya boleh menyebabkan barang yang haram itu menjadi halal. Hati-hati beli barang yang murah-murah sangat. Dia ni setahu aku dia tak ada cerita lain. Dia ni memang kerjanya repair motosikal. Bengkel dia memang kecil. Tak tahu, bang, nak beli pinggan mangkuk tak bang? Harganya pula tak munasabah. Satu kampung dia tanya gitu. Baru rompak kontainer. Umpamanya kontainer buka dalamnya pulaknya pinggan mangkuk. Minggu depan jual pulaknya. Jual kain, baju. Apa pasal ini saya bertukar-tukar. Kan yang ada orang gitu kan. Rompak kontainer ke, ambil gelapkan 1-2 kontainer ke gitu semua tu. Tiba-tiba dia ni bukan setahu aku dia tak ada deal dengan pinggan mangkuk. Dia tak ada deal dengan mangkuk. Kalau bikin repair motosikal tu adalah juga ya. Ini apa pasal pula? Tak ada, bukan bidang dia. Dan jual harganya pun tak munasabah. Lekas nak ambilkan. Budak datang jumpa kita. Bang, saya ada sesak bang. Jual gelang. Mat Pit. Mat Pit, sepupu dia Abang Gian. Pak Gian dengan Mak Pit dia sepupu. Dia lebih kurang begitu ya. Bang, ada gelang bang, saya kesusahan bang. Susah. Kau curi siapa punya ni, kau nak beli dadah. Jangan beli ya. Yang kita ragukan ya. Begitu kan. Biasanya barang macam tu ada pembeli khas kan? Barang yang macam tu ada pembeli dia khas. Ada pembeli khas ya? Lepas dia dijual balik lah. Alamak.
Tahu pula Pak Haji ya? Ada kawan. Ada kawan begitu ya. Memang ada dalam masyarakat, memang ada. Jadi broker barang haram ya. Sanggup beli. Allah. Kedai Cina pun tak nak tau. Kedai Cina pun dia tahu, dia kalau dia salah sekali orang dapat tahu ini barang saya, dibuktikan ada barang saya, orang panggil polis, kedai pajak gadai dia boleh kena dakwa. Kedai Cina, kedai pajak gadai yang sah pun tak nak terima sembarang tahu. Ada surat, tak ada surat dia tak nak terima. Kalau dia tengok yang datang makcik pasal itu, dia boleh terima juga. Yang dia tengok lain macam, dia nak tengok ada bukti ni barang kau punya. Tak ada, dia pun tak nak tengok. Cina pun nak tahu sah punya. Tak sah dia tak nak ambil ya. Yang ada table tu lain lah. Begitu ya. Ingat senang aja, niaga, jual beli, transaction apa semua. Duit haram, barang haram, cara haram, modal haram, semua itu tak boleh. Baik. Maka tiadalah penjualan yang dijalankan antara anda dengannya boleh menyebabkan barang yang haram itu menjadi halal. Perkara serupa ini sangat-sangat dimuskilkan oleh orang ramai. Dia ingatkan pusaka. Tetapi pusaka bapak dia adalah orang yang menghasilkan haram, dia dapat pusaka haram. Tak boleh ambil. Itu kerja bapak, bukan kita yang curi. Tapi duit tu duit orang tu. Duit orang. Walaupun bapak yang curi, tetapi awak tak boleh ambil kerana duit orang. Duit orang, ya. Dan orang yang tidak berhati-hati sering khilaf dalam masalah seumpama ini. Kini jelaslah bagimu bahawa perjualbelian yang sah menurut hukum. Kini jelaslah bagimu bahawa jual beli yang sah, tak payah perjualbelian. Jual beli yang sah menurut hukum syarak tidak akan sama sekali menukar sifat barang yang haram itu menjadi halal. Jual beli ya sah. Tetapi di situ ada sangkutnya. Kenapa? Yang benda yang kau beli itu bukan benda dia punya, orang lain punya. Ataupun bayar yang dia bayar dengan kau itu bukan duit dia. Kalau kita jadi pembeli, barang itu bukan dia punya, barang dia curi orang. Kalau kita jadi penjual pulanya, dia beli, dia bayar dengan duit yang bukan duit dia, duit curi orang. Begitu ya. Sampai orang gini kalau dia nak pergi kedai pun susah kita nak terima. Yang bagusnya, minta maaf bang ya, saya dengan abang saya tak jual. Kalau begitu ya. Allah, susah begitu ya. Manakala jual beli yang tidak menurut syarat-syarat yang diakui sah oleh syarak tetap akan menukar sifat barang yang halal itu menjadi haram. Jual belinya pulanya tak sah. Benda yang haram, benda yang halal jadi haram. Cara jual belinya ya. Itu hati-hati ya. Contoh. Apa kau makan KFC? Ayam goreng tepung. Halal. Apa hukum beli saham KFC? Tak tahu. Tak tahu jangan beli. Kenapa? Kalau KFC menjalankan perniagaan dia ikut syarak, betul, barulah saham dia betul. Kita beli KFC ni halal, boleh makan. Sebab kita tak ada meniaga, kita hanya sebagai pembeli. Tapi kalau kita pemegang saham, bermakna kita meniaga. Kalau cara dia punya cara perniagaan tidak ikut syarak, maka kau beli saham dia tu, kau menjawab yang akhir. 1 sen dia 1% perniagaan dia tu tidak halal, semua shareholder dipanggil sama kerana shareholder lah kiranya pemilik syarikat, kongsi pemilik syarikat ya. Jadi kalau hati-hati, na'udzubillah, yang ada orang nak beli saham kok banyak sahamnya. Setiap yang saham tu kau beli tu menjalankan perniagaan mereka tu ikut syarak ke tak ikut syarak? Tak ikut syarat, kau tak boleh beli saham dia. Kau tak boleh beli saham dia. Walaupun kau boleh beli produk dia. Tapi kau tak boleh beli saham dia. Sebab apa? Dia menjalankan urus niaga. Na'udzubillah. Kadang orang kaya-kaya ni jadi macam tak ada fikir ya. Yang dia beli ini semua tu haram, hak orang. Jadi dia cuma kira dapat ganda-ganda. Tak tengok pun. Asal dalam on paper bilang kau urus niaga yang betul. Saham ada signnya, ada apa semua gitu. Bagaimana dilaksanakan perniagaan kau tak kisah langsung. Kalau gitu susahlah. Kalau gitu nak kira gitu payahlah.
Biar miskin pun tak apa, asal jangan urus niaga yang haram. Biar miskin pun tak apa. Kalau gitu, nanti nak ikut gitu semua susah lah. Okey, tak nak susah ya. Akhirat macam mana? Every single cent dia tanya, kau tahu tak yang kau meniaga dengan dia tu, cara meniaga tu tak sah? Kau tahu tak bahawasanya meniaga itu semua tak ikut syariat? Kau tahu tak barang-barang yang dia meniaga tu semua sumber dia beli modal tu daripada apa? Allah, sebab itu cermat. Itu orang kita tahan miskin. Ada satu Cina, dia ada jual insurans, jual saham apa semua tahu. Kali ada orang jumpakan dengan kita, dia nak tanya, kenapa orang Melayu kau biasanya bukan mewah-mewah kan? Orang kita kan tak mewah. Tetapi kalau ditawarkan saham dapat lipat kali ganda ke, dapatkan insurans gini ke, jarang mereka nak beli. Aku sangka orang-orang susah, kasih saham yang kecil-kecil pun dia beli, dapat untung sikit pun jadilah. Rasa kita diorang akan grab. All the Malay people they would grab pasal this opportunity. Dapat itu. Tapi diorang pula yang paling banyak tolak daripada Melayu. Kenapa ya? Kita bilanglah, 1 sen biar halal, biar baik. 1 sen yang kita tak tahu sumber, kita tak nak. Biar tak dapat untung, asalkan jangan dapat untung yang kita tak boleh dipertanggungjawabkan. Because every single cent kita akan disoal pada hari kiamat. Dan kita tak tahu pun malaikat dah catat semua itu. Kita tak nak itu rekod masuk dalam catatan kita sekalipun. Rekod duit haram, perniagaan haram masuk dalam catatan kita sekalipun. Sebab itu kita would rather tolak. Itu would rather jual, beli benda yang kita tahu. Goreng pisang standar berapa, aku jual berapa, tepung berasnya berapa, minyaknya berapa, gasnya berapa. Aku tahu clear. Yang tak clear, yang aku boleh jawab depan Tuhanku. Begitu. Jadi bukan gitu. Oh, patutlah dia bilang. Aku rasa dia banyak cari orang-orang begini tau. Tapi jadi dia ingatkan orang Melayu akan grab lah. Sebab orang Melayu banyak tak kaya kan. Jadi sebab gitu. Paling banyak tolak ini cerita lebih kurang berlaku lebih kurang 30 tahun yang lalu. Kalau saya mencerita semua lama-lama tak tahu dah lepas 30 tahun akan datang orang dah grab ke tidak lah. Food pun ada grab. Sekarang kan grab food ya. Tak tahulah sekarang orang grab ke tidak. Dulu itu Cina tu tanya orang dia nak tanya kenapa gitu. Orang tunjukkan jumpa sama kita, datang dia makam. Kemudian kita bilang it's because begini. So you all ada dia respect tau, maknanya kita ada pendirian. Bukan sekat duit aja kita jadi hijau mata. Ada pendirian. Miskin pun tak apa. Dia kan dulu kita tak nak pasal bodoh. Takut kena tipu. Bilang padahal tak tipu tau, aku tunjukkan black and white. Tak tipu dari sudutmu. Tipu kepada Tuhan, bolehkah? Kita bilang. Jadi dia tahu kita punya tolak tu ada prinsip. Dan kita ada miskin, dia respect. Dia bilang aku risau tengok. Dia ingatkan mungkin ada apa-apalah. Jadi kalau kita boleh clearkan itu, orang Melayu akan berebut-rebut beli saham yang dia tawarkan lah. Dia broker saham lah. Dia ingatkan orang Melayu akan berebut beli. Rupanya orang Melayu memang sanggup tak kaya, asal jangan terambil hak orang. Itu jam 30 tahun yang lalu. Sekarang agaknya makin bertakwa 30 tahun lalu dah takwa gitu. Sekarang agaknya lebih takwa lagi. Makin orang cawan gitu, dia tengok yang datang tak keserban, dia tolak. Agaknya lah. Mudah-mudahan lah jadi begitu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala padakan bangsa kita, agama kita, umat kita sampai akhir zaman. Yang suka haram kau punya pasal. Yang baik yang lainnya Allah Ta'ala peliharakan ketakwaannya sampai akhir zaman. Masih tetap ada yang bernilai tinggi. Maka tetap jual beli yang tidak sah itu akan menjadikan barang yang halal itu sebagai haram. Barang yang halal jadi haram. Begitu ya. Jual beli tak sah, tak boleh. Ataupun jual beli sah, pemberiannya tak sah. Kenapa barang yang diberi? Barangnya okey tetapi pewarisannya tak sah. Kenapa? Abah kita dapat barang ini dengan duit haram. Ada atuknya kaya raya. Lepas tu duitnya boleh berbagi keluarga. Tak nak. Cucunya tak nak bagi. Cucunya pergi drastis. Ini kan wang kita dapat. Tak nak. Dia mati-mati tak nak. Lenyap menjadi makan zaman hartanya. Sebab dia tahu atuknya cari kekayaan macam mana. Jadi dia tak nak. Dia tak nak sampai mengalir pada cucu. Dan cucunya ustaz. Macam kita tadilah.
Apa cucunya ustaz. Tadi kita bilang bapaknya kaki judi, anaknya tabligh, anaknya apa sekolah Hadramaut umpamanya. Ini ada pula, ada contohnya. Yainya meniaganya tak elok, cucunya ada yang ustaz, cucunya tak nak kembangkan hartanya. Habis. Itu cucu yang pintar. Wallahu alam bisawab. Wa akhiru alhamdulillah.